掌声欢迎。月亮代表我的心，kita suka dengan bulan tengah mengambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh warga Jemantah. Ni hao ma. Itulah masalah orang kita. Susah macam mana pun kalau tanya apa khabar, jawabnya tetap baik. Harga minyak tinggi pun baik, kereta mahal pun baik. Kepada yang berbangsa Melayu, apa khabar semua? Baik juga, baik juga. Baik tuan-tuan, saya pinjam masa lebih kurang 5 minit untuk saya jelaskan beberapa perkara. Pilihan raya kali ini merupakan suatu pilihan raya yang bakal menentukan sama ada negara ini menuju ke suatu ambang yang lebih gemilang ataupun menuju kepada suatu saat kemerunduman. Tuan-tuan tahu ataupun tidak, sebelum bubar parlimen, negara ini telah berhutang sebanyak 547 bilion, yang mana jumlah itu melebihi 50% per kapita negara. Jumlah ini tuan-tuan telah melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Sebab tu dalam pilihan raya kali ini, baik PAS, baik PKR dan juga baik DAP, kita tampilkan calon-calon yang kita rasakan mampu membawa aspirasi rakyat untuk membawa gemilang kepada Putrajaya. 2 hari yang lepas, dalam keadaan kita sibuk berkempen dalam pilihan raya, dalam keadaan sebahagian besar daripada kita tertunggu-tunggu kemunculan calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya, Kerajaan Sementara Negeri Johor Darul Ta'zim, negeri yang kita sayangi, negeri yang kita kasihi, telah membuat keputusan untuk menjual sebanyak 5 hektar tanah di Nusa Jaya yang bernama Harbour Puteri Harbour, maafkan saya. 5 hektar tanah di Nusa Jaya Puteri Harbour kepada taikun dan kroni Barisan Nasional bernama Robert Kwok, yang tanahnya bernilai 13.4 bilion dijualkan kepada Robert Kwok sebanyak 180 juta ringgit sahaja. Tuan-tuan, inilah realiti yang berlaku apabila sebuah kerajaan yang lama, sebuah kerajaan yang telah berkuasa terlalu lama, diberikan mandat dalam keadaan saat-saat genting, sama ada kerajaan Barisan Nasional ini akan dipilih semula ataupun tidak. Tangan durjana ini berani untuk menyerahkan tanah yang bernilai 13 bilion yang sepatutnya diserahkan kepada rakyat di negeri Johor untuk dimajukan secara jujur, diberikan kepada kroni-kroni yang tidak sepatutnya. Dia buat ini dalam keadaan pilihan raya. Apabila kita memberikan suatu bentuk tawaran, Pakatan Rakyat Perintah Negeri Johor, maka kita akan turunkan harga kereta. Mereka kata negara ini akan bankrupt. Apabila kita membuat tawaran, Pakatan Rakyat memerintah di Putrajaya, kita akan mansuhkan PTPTN.
Mereka kata ini cadangan orang yang bodoh ekonomi. Negara ini akan bankrupt. Dalam keadaan kata-kata negara ini akan bankrupt, dalam keadaan tohmahan-tohmahan yang mengatakan kerajaan negeri Selangor, kerajaan Pening, kerajaan Kelantan, kerajaan Kedah kononnya tidak mampu takbir negara yang kita sayangi ini, tuan-tuan lihat, mereka menyerahkan tanah rakyat yang sepatutnya dibangunkan dengan jujur di daerah Nusa Jaya sana, mereka serahkan kepada kroni dengan harga yang langsung tidak munasab. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, baik Melayu, baik Cina, baik India, negara ini milik rakyat Malaysia. Negara ini milik warga negeri Johor. Daerah ini milik warga Jementah dan Segama. Sekali-kali kita takkan benarkan tanah ini, kekayaan negara ini hanya dikongsi dan dilapah oleh beberapa orang kroni-kroni Barisan Nasional. Betul, tuan-tuan? Sebab itu Pakatan Rakyat serius mengambil alih kerajaan yang baru. Kita tidak bermain-main apabila kita memberikan janji menurunkan harga kereta, kerana kita tahu anak-anak muda yang berada di hadapan kita, warga-warga muda yang berada di hadapan kita, tidak kira bangsa, baik Cina, India maupun Melayu, ketika harga kereta mampu diturunkan, mereka akan melonjak kegembiraan. Betul tak, tuan-tuan? Siapa yang tidak ingin menyediakan sebuah kenderaan yang selesa untuk keluarga yang tercinta? Betul? Semua inginkan keselesaan. Sebab itu, walaupun Pakatan Rakyat merasakan sukar untuk kita mentadbir negara dengan jutaan bahkan bilion hutang yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional, kita yakin dan percaya ketika kita pergi ke Putrajaya pada 6 hari bulan 5, ketika kita pergi ke Nusa Jaya pada 6 hari bulan 5 ini, kita akan selongkar satu demi satu fail-fail. Kita akan selongkar satu demi satu penyelewengan-penyelewengan yang telah dilakukan selama 56 tahun pemerintahan Barisan Nasional. Kita akan bawa mereka ini ke bawah mahkamah dan keadilan yang sepatutnya. Ini bukan ugutan. Ini ialah janji. Saya sebut untuk mengadili perompak-perompak harta negara, untuk mengadili pengkhianat-pengkhianat yang sepatutnya menguruskan harta rakyat dan dikroni dan dilapah hanya beberapa orang kroni saja. Saya sebut ini bukan satu ugutan, tapi ini ialah janji yang kami akan laksanakan semata-mata untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat yang telah berikan mandat. Kita dah tak tahan, tuan-tuan. Kita dah tak tahan. Tuan-tuan kalau pergi ke kampung-kampung, tuan-tuan bergerak ke Pulau Kasab, tuan-tuan bergerak ke kampung-kampung daerah Jementah, tuan-tuan boleh lihat berapa ramai anak muda yang inginkan suatu bentuk pekerjaan yang lebih stabil, terpaksa berhijrah ke negeri lain. Tuan-tuan, sekadar berhijrah ke negeri lain kita masih boleh terima. Kalau mungkin di daerah kita ini, setelah 56 tahun pemerintahan Barisan Nasional tidak mampu menyediakan peluang pekerjaan, kita berhijrah ke negeri lain, itu mungkin masih boleh menyedapkan hati kita. Tetapi apabila anak negeri Johor yang dilahirkan dalam negeri yang kaya, yang dilahirkan dalam negeri yang hasilnya mampu menjana pelaburan berbilion ringgit, terpaksa merempat, terpaksa pergi berhijrah ke Singapura untuk mendapatkan sesuap nasi, mendapatkan sejumlah pendapatan untuk menyara keluarga-keluarga di kampung, saya tidak rasa ini merupakan satu penghormatan yang benar kepada warga negeri Johor. Betul tak, tuan-tuan? Berapa ramai abang-abang kita, berapa ramai
pakcik-pakcik kita disebabkan ingin mendapatkan keselesaan terpaksa pergi ke Singapura bekerja satu bab, melihat kereta-kereta yang masih baik di Singapura. Sebab Singapura peraturannya lebih kurang 10 tahun kereta akan dilupuskan. Baik berapa ramai kalangan warga Johor yang ingin mendapatkan kereta yang baik, yang masih baik, terpaksa berpada dengan kereta yang dilupuskan di Singapura melalui beberapa jalan yang membolehkan kereta itu dibawa ke Johor, dan mereka memakai saki-baki kereta yang ditinggalkan oleh warga Johor. Tuan-tuan, saya kira warga Johor, khususnya di negeri Johor dan juga rakyat Jementah di daerah Jementah, kita pada malam ini yang hadir, saya kira boleh menyampaikan kepada teman-teman yang lain, dan mungkin kalangan-kalangan teman-teman dalam Barisan Nasional pun ada mungkin di tepi-tepi. Saya minta yang buat kali terakhir kepada seluruh rakyat di negeri Jementah, peluang yang diberikan hanya sekali sepanjang 5 tahun. Mohon untuk diberikan undi kepada sebuah pakatan yang menjadi harapan rakyat untuk kita sama-sama selamatkan negeri Johor. Kita sama-sama pastikan anak-anak kita, generasi kita dan seluruh rakyat selepas kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Boleh tuan-tuan? Kalau yang Parlimen Jementah, Parlimen Segamat, kita mohon untuk undi Datuk Chua Jumek. Kalau di Dun Jementah, kita mohon untuk undi Saudara Tan Chin Tu. Kalau di Dun Buluh Kasab, kita mohon untuk undi Saudara Firdaus Mas'ud. Walaupun undi tersebut nampaknya kecil, sekadar beratur dan memberikan calitan undi di petak-petak undi, tapi tuan-tuan, maknanya amat besar. Kalau sekiranya seluruh rakyat di negeri Johor dan juga di daerah Jementah ini mampu memberikan undi yang solid kepada Pakatan Rakyat, maka pada tanggal 6 hari bulan 5 kita akan bersama-sama, tidak hanya sekadar Pakatan Rakyat, seluruh rakyat di negeri Johor, seluruh rakyat di negara Malaysia, kita akan sama-sama berbondong-bondong menuju ke Putrajaya. Setuju tuan? Saya rasa cukup sekadar itu introduction dan juga perkongsian daripada saya. Saya akhiri ucapan saya pada malam ini dengan suatu tagline yang mungkin baru untuk tuan-tuan. Tagline tersebut ialah A, B, C dan D. Asalkan bukan cap dacik. Boleh tuan-tuan? Itu saya lah. Asal bukan cap dacik. Asal bukan cap dacik. Asal bukan cap dacik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.